Hari bertukar menjadi minggu dan masih tiada tanda Kenny. Tetapi kemudian, penemuan yang menyeramkan. Keretanya yang ditinggalkan ditemui di Taman Petaling. Mayatnya yang hangus ditemui dalam lubang longkang sempit di tepi lebuh raya dan ditindih dengan 2 tayar besar berisi simen berhampiran tapak pembinaan. Tunjukkan sokongan korang kepada Ruang Enigma dengan menekan butang subscribe dan loceng notifikasi. Destinasi korang untuk semua perkara yang menyeramkan, pelik dan misteri. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Antara 1996 dan 1997, Malaysia dicengkam oleh keganasan apabila pembunuh bersiri yang digelar Ted Bundy Malaysia berkeliaran di jalanan, melakukan rekod mengerikan 18 serangan seksual dan 5 pembunuhan. Antara kes perogol bersiri yang paling tuan tak dapat lupakan, kes apa? Saya masih menganggap kes Lee Chow Meng unik. Lee Chow Meng. Lee Chow Meng, seorang lelaki yang kelihatan biasa-biasa, menyembunyikan 1001 rahsia gelap. Didorong oleh patah hati akibat ditinggalkan kekasih dan keinginan untuk membalas dendam, dia ditarik ke dalam lembah kegelapan. Menggunakan identiti palsu dan kata-kata manis, dia memikat wanita ke dalam perangkapnya melalui iklan akhbar dan majalah. Apabila dalam cengkamannya, dia akan menghayalkan mangsa dengan memberi dadah serta mendera secara emosi dan seksual. Malah, dia turut menyamun dengan mengugut untuk menyebarkan gambar lucah mangsa. Polis kebingungan. Ketakutan merebak seperti api yang marak. Tetapi kemudian, salah seorang mangsanya memberanikan diri dan melaporkannya kepada polis. Selepas lebih setahun keganasan, Lee Chow Meng akhirnya ditangkap selepas ditembak di kaki oleh polis. Dipendekkan cerita, Lee yang pada mulanya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun hanya sempat menjalaninya selama 2 tahun sebelum meninggal dunia akibat jangkitan HIV. Jadi, pada korang semua, terutamanya kaum wanita, fikirlah 2 kali sebelum membuat keputusan untuk keluar blind date. Ingat, rambut sama hitam, tetapi hati masing-masing lain. Dalam sisi gelap dan berbahaya Kuala Lumpur pada tahun 90-an, ada seorang individu yang menjadi mimpi ngeri orang ramai sehingga mereka takut untuk mengungkapkan namanya. Bentong Kali. Dia bukan sekadar samseng. Dia adalah raksasa, kuasa besar yang mengganas di bandar itu. Remaja yang tercicir daripada sistem pendidikan negara, kemudiannya menjadi pembunuh. Pemerintahan Kali didefinisikan sebagai hukuman mati yang kejam, tembak-menembak dan sikap yang tidak menunjukkan belas kasihan terhadap mangsanya. Sejak umur 14 tahun, kehidupan Kali adalah secara beransur-ansur menuju ke dalam kegelapan. Dia berhenti sekolah dan tertarik dengan keseronokan bahaya yang ditawarkan oleh ahli geng. Dalam masa 3 tahun sahaja, namanya menjadi sinonim dengan keganasan. Dia dikaitkan dengan 17 pembunuhan yang dilaporkan, setiap satu lebih kejam daripada yang terakhir. Sasaran Kali adalah sesiapa sahaja yang berani mencabarnya.
dari tetamu di majlis perkahwinan saudaranya, sehinggalah kepada pemilik rumah yang memarahinya kerana kencing di depan pintu pagarnya. Tindakannya tanpa sebarang motif yang jelas. Dia adalah bom jangka yang berdetik, bersedia untuk meletup pada bila-bila masa. Tetapi Kali bukan sekadar pembunuh. Dia juga merupakan raja dadah, menyeludup bahan terlarang ke dalam dan keluar negara. Untuk rekod, dia sudah 3 kali masuk dan keluar dari penjara, termasuk 2 tahun dalam kawalan keselamatan maksimum di Pulau Jerejak, Pulau Pinang. Polis terdesak untuk membawanya ke muka pengadilan dan pemburuan di seluruh negara termasuk Thailand telah dilancarkan dengan habuan sebanyak RM100,000 Malaysia untuk penangkapannya. Akhirnya, pada 29 Jun 1993, pemerintahan keganasan Kali berakhir dengan pertumpahan darah. Dalam tembak-menembak dramatik di tempat persembunyiannya, dia berdepan dengan bilangan pasukan polis yang besar. Tembakan berulang-alik antara Kali dan polis, dan pada akhirnya Kali ditembak mati. Bayangkan sebuah bandar yang sibuk seperti Kuala Lumpur. Sekarang, bayangkan seorang wanita muda, Kenny Ong, melawat keluarganya dari Amerika Syarikat. Malam bersama orang tersayang bertukar menjadi mimpi ngeri. Kehilangan Kenny Ong menimbulkan kejutan di seluruh bandar. Wanita muda itu kali terakhir dilihat meninggalkan pusat beli belah di Bangsar. Rakaman pengawasan CCTV menunjukkan keretanya dipandu oleh seorang lelaki misteri yang merempuh penghadang keluar. Hari bertukar menjadi minggu dan masih tiada tanda Kenny. Tetapi kemudian, penemuan yang menyeramkan. Keretanya yang ditinggalkan ditemui di Taman Petaling. Mayatnya yang hangus ditemui dalam lubang longkang sempit di tepi lebuh raya dan ditindih dengan 2 tayar besar berisi simen berhampiran tapak pembinaan. Siapakah orang yang tidak dikenali yang menculiknya? Bukti ujian DNA menunjukkan seorang lelaki bernama Ahmad Najib Aris telah merogol Kenny Ong di bawah jambatan yang sedang dalam pembinaan berdekatan Taman Datuk Harun sebagai suspek yang berpotensi. Seorang lelaki yang kelihatan normal, penyelia pembersihan kabin pesawat dengan rahsia gelap. Dihukum mati, dia berjuang bermati-matian untuk kebebasannya selama 11 tahun perbicaraan di mana peguamnya berhujah bahawa dia tidak bersalah, mendakwa dia telah dikhianati. Tetapi bukti itu sangat kuat dan meyakinkan sehingga sukar untuk mempercayai bahawa beliau tidak bersalah. Akhirnya, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan dia bersalah atas tuduhan merogol dan membunuh Kenny Ong. Selepas lebih 13 tahun pembunuhan Kenny Ong berlaku, pada 23 September 2016, Najib yang sudah berusia 40 tahun telah digantung sampai mati di penjara Kajang. Kes-kes ini benar-benar memberi impak yang mendalam kepada orang ramai. Ia mengingatkan kita bahawa kejahatan boleh muncul di mana-mana. Mari kita sama-sama memperingati mangsa dan berusaha ke arah Malaysia yang lebih selamat. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk kita sama-sama membongkar lebih banyak rahsia, intrik dan misteri. Sampai jumpa.